Di dalam sebuah hadis riwayat daripada Ibni Mas'ud radhiyallahu anhu, kata dia, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisa al-mu'min bit-ta'an wala al-la'an wala al-fahish wala al-badi, atau kama qala, hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Nabi, bukanlah seseorang itu dianggap orang yang beriman apabila dia ada sifat-sifat berikut. Yang pertama, at-ta'an, iaitu dia suka mencemar nama orang lain. Yang kedua, walal la'an, dan tidaklah dianggap dia orang yang beriman kalau sekiranya dia suka melaknat. Yang ketiga, dia tidaklah dianggap orang yang beriman walal fahish, kalau sekiranya dia satu orang yang suka buat benda keji. Dan yang keempat, walal badi, dan tidak dianggap dia beriman kalau sekiranya dia satu orang yang kotak mulut, suka bercakap benda lucah. Hadis itu riwayat Imam At-Tirmidzi. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, daripada hadis itu dapat kita faham bahawa Islam, agama kita, Islam tak mau umat dia terdiri daripada orang-orang yang buruk akhlak. Mana-mana orang yang suka mencemar nama orang lain, mana-mana orang yang suka membawa benda-benda terkutuk, benda-benda laknat, benda-benda keji dan benda-benda kotor, mereka bukan orang yang beriman, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh cakap buruk, tidak boleh cakap tak elok, bukan sahaja kepada sesama manusia, bahkan kepada apa-apa juga makhluk Allah tidak boleh cakap tak elok. Dalam sebuah hadis riwayat daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, kata dia, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, ar-rih min rauhillah ta'ti bir-rahmah wa ta'ti bil-'adab, fa idza ra'aytumuha فلا تسبوها واسألوا الله خيرها واستعيذوا بالله من شرها، أو كما قال، hadis riwayat Imam Abu Dawud. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata, ar-rih min rauhillah, angin adalah rahmat Allah. Nabi ingatkan kita, angin ataupun udara adalah merupakan rahmat Allah. Tetapi rahmat Allah ini, Nabi kata, ta'ti bir-rahmah wa ta'ti bil-'azab. Kadang-kadang angin membawa rahmat, tapi kadang-kadang angin membawa azab. فَإِذَا رَأَيْتُمُوهَا فَلَا تَسُبُّوهَا. Nabi kata, apabila kamu tengok angin, maka jangan kamu mencaci ataupun memaki ataupun kata tak elok kepada dia. Angin, ramai orang marah angin. Bila angin kuat, dia marah angin. Bila angin ataupun udara panas, dia marah. Apa pasal panas sangatlah ni, duduk pun tak selesa, nak semayang pun rasa tak khusyuk dan sebagainya, dia marah angin. Marah angin pun tak boleh. Nabi SAW kata, kalau sekiranya angin itu membawa sesuatu yang kamu tidak suka, yang kamu rasa tidak selesa, yang kamu rasa tidak senang dengan dia, fala tasubbuha, maka jangan kamu mencaci
jangan kamu memaki, jangan kamu kata tak elok kepada angin itu. Wasalullaha khairaha, sebaliknya minta kepada Allah supaya angin itu bawa kebaikan kepada kamu. Wasta'idhu billahi min syarriha, dan minta berlindung dengan Allah daripada keburukan yang mungkin dibawa oleh angin itu. Hadis itu riwayat Imam Abu Dawud. Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah sekalian. Demikian juga kita tidak boleh mencaci, tidak boleh memaki, dan tidak boleh kata tak elok kepada benda-benda yang tidak elok yang menimpa kita. Dan sebuah hadis riwayat daripada Jabir radhiyallahu anhu, kata dia, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakhala ala ummi Sa'id, faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, ma laki ya umma Sa'id tuzafzifin? qalat al-humma la barakallahu fiha. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسب الحمى فإنها تذهب خطايا بني آدم كما يذهب الكير خبث الحديد أو كما قال. Hadis riwayat Imam Muslim. Seorang sahabat yang bernama Jabir radhiyallahu anhu, dia menceritakan, dia kata satu hari Nabi SAW masuk ke rumah Ummu Sa'id. Nabi masuk rumah satu orang perempuan nama dia Ummu Sa'id. Kebetulan Nabi pergi ke rumah dia ketika dia tengah sakit. Bila Nabi sampai di rumah Ummu Sa'id ini, Nabi tengok dia, hal keadaan dia nampak macam tak berapa sihat. Maka Nabi kata kat dia, Nabi kata, ma laki ya Ummu Sa'id tuzafzifin? Nabi kata, apa kena dengan kamu ni wahai Ummu Sa'id? Kamu nampak macam menggeletak. Nabi pergi ke rumah dia, nampak dia duduk dalam rumah ni nampak macam orang duduk ketat, macam orang demam duduk ketat-ketat. Maka Nabi tanya dia, Nabi kata, wahai Ummu Sa'id, apa hal dengan kamu ni? Tuzafzifin, kamu kelihatan macam duduk terketat-ketat. Jawab Ummu Sa'id, dia kata, al-humma, dia kata, aku demam panas. Aku tak sihat, aku demam panas. Sekali dengan dia kata dia demam panas, dia sambung kata, dia kata, la barakallahu fiha. Dia kata, mudah-mudahan Allah tidak memberkati penyakit ini. Dia marahlah, dia demam, dia rasa tak selesa kerana dia demam, maka dia nak marah penyakit demam yang kena ke dia ni. Bila Nabi kata kat dia, apa hal dengan kamu? Nampak kamu macam terketat-ketat. Dia kata, al-humma, saya demam panas. La barakallahu fiha. Mudah-mudahan Allah tidak berkati sakit aku ni, demam panas aku ni. Nabi SAW bila dengar macam tu, Nabi terus nasihat dia. Nabi kata, la tasubbil humma. Nabi kata, janganlah kamu mencaci, jangan kamu mencemuh penyakit demam panas yang kena ke kamu ni. Fa innaha tuzhibu khataya bani Adam. Nabi kata, kerana penyakit apabila timpa manusia, dia mengkifaratkan dosa-dosa manusia itu. Manusia kalau sekiranya dia kena musibah, dia kena sakit, kena demam ke, ataupun terpijak duri ke, atau kena apa-apa benda yang menyakitkan bagi dia, yang tidak membawa keselesaan bagi dia, sebarang musibah yang ditakdirkan Allah menimpa dia, itu adalah kafarah kepada dosa-dosa dia. Maka Nabi kata, kalau hari ni kamu kena demam panas, jangan kamu marah demam panas tu, kerana demam panas tu menyebabkan Allah kifaratkan dosa kamu. Allah mansuhkan sebahagian daripada dosa kamu. Kama yudhibul kir khabathal hadid. Seperti mana
Tukang besi mengikis buang karat-karat pada satu besi. Bila kena demam panas, luruh dosa daripada kita ni seperti mana luruhnya karat daripada besi apabila dibuang, dikikis oleh tukang besi. Nabi buat perbandingan dengan kata yang semacam itu. Hadis itu hadis sahih, riwayat Imam Muslim. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Daripada 3 hadis yang kita baca tadi, dapat kita faham bahawa kalau sekiranya kita boleh pelihara lidah kita daripada bercakap benda tak elok, daripada mencaci maki, daripada melaknat, daripada menjatuh dan mencemarkan maruah orang, daripada kita bercakap keji, cakap bodoh, cakap kotor dan sebagainya, maka kita orang yang berjaya. Mana-mana orang yang boleh kontrol diri dia daripada buat benda-benda yang macam tu, dia dah berjaya, dah selapis, dia dah berjaya. Faham daripada situ, mana-mana orang yang tidak boleh kontrol diri dia daripada berkata-kata dengan kata-kata yang tidak elok, dia gagal di dalam ujian Allah kepada dia. Di dalam sebuah hadis riwayat daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kata dia, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma kana al-fuhshu fi shay'in illa shana, wa ma kana al-haya'u fi shay'in illa zana, atau kama qala, hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kekejian, benda keji, benda tak elok, kalau ada dalam diri seseorang, maka itu membawa celah pada diri dia. Diri kita kalau ada benda tak elok, itu celah pada diri kita. Bukan Allah mencela, bukan malaikat mencela, kawan kita celah kita. Dia kata aku tak suka cakap dengan diri, cakap sikit nak kata kau orang, cakap sikit nak kata kau orang, celah pada diri kita. Nabi SAW kata, wa ma kana al-haya'u fi syai' illa zana. Dan malu yang ada dalam diri seseorang itu menjadi hiasan pada diri dia. Kalau dia malu, dia nak hina orang, dia cermin diri dia dulu, aku ni elok sangat ke aku nak hina orang? Dia malu pada diri dia, dia nak hina orang, dia malu pada Allah, dia malu pada diri dia sendiri. Aku ni sempurna sangat ke sampai aku boleh hina orang? Malu tu merupakan hiasan pada diri dia, baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, 4 hadis yang kita baca itu adalah pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita, dan inilah yang dibawa oleh Nabi kepada kita. Nabi nak orang Islam membawa sesuatu yang baik kepada orang lain, supaya orang lain tertarik kepada Islam, yang merupakan satu-satunya agama yang diredai Allah Subhanahu wa taala di sisi dia. Mudah-mudahan mukadimah itu memberi manfaat kepada kita semua, insya-Allah.